Hai, apa khabar? Assalamualaikum, selamat sejahtera saya ucapkan. Mungkin ada yang first time ni nampak saya ni. Saya ucapkan selamat datang. Nama saya Hasnul Abdul Halim dari Lalali bersama wife. Kepakaran kami dalam bantu ibu ayah kat luar sana yang ada masalah anak batuk berkahak ni. Dan demam yang batuk berkahak, lepas tu duduk sesama untuk mula dapat tidur dengan tenang setiap malam. Bila nak dia ikhtiar dengan produk kami, insyaAllah. Dan juga kami nak bantu suri rumah. Siapa kat sini ada suri rumah sini? Suri rumah ada tak suri rumah? Suri rumah yang terkesan dengan PKP. Dan juga siapa-siapa lah yang tengah struggle dengan PKP, saya faham benda tu. So itu antara sebab kenapa kita buat FB Live lah, buat posting lah, aktifkan Facebook Lalali ni. Sebab kami nak bagi peluang kepada mak ayah kat luar sana, mami-mamis, apa lagi, daddy-daddies yang nak buat income dari rumah. Saya tak cerita pergi kerja, saya tak cerita pergi tempat-tempat lain, tak payah. Daripada rumah buat bisnes, dapat duit. Nak ke nak ni? Mesti tak nak punya, tak ramai orang nak. Benda senang orang tak nak, orang nak benda yang susah. Biasalah tu. So okay, suara saya clear boleh tak? Boleh dengar tak suara saya? Hello. So saya harap suara saya okey. So Alhamdulillah, hari ni saya pergi potong rambut. Sebab dah nak pergi kerja dah ni. Next week nak pergi kerja dah. Nampak dah pendek dah ni. Kalau tak, rambut panjang gila. Panjang gila rambut. Yalah PKP kan. So terpaksa lah. Tapi Taska masih tutup. So terpaksa lah hantar underground. Kan, kerja nak kena kerja dah, Taska pula tak buka. Pelik pula kan. Sekolah pun belum buka tu, tapi itulah lumrah dia. Okay, so siapa ready ni untuk session kita hari ni? Saya nak buat santai je ni. So saya harap korang okay, sporting je, relax je. So mungkin kita nak borak-borak sikit lah. Boleh borak So tadi saya saja scroll Facebook. Kita ni kan suka main Facebook, scroll. So saya ternampak satu topik yang best untuk kita cakap hari ni. Itu pasal kita kena belajar hidup susah dulu, baru kita boleh dapat senang. Dan of course saya tahu ada orang yang memang dilahirkan memang senang dan terus senang. Itu dia punya bahagian lah, dia punya share. Tapi most people, kalau bell curve tu, tahu tak bell curve tu, yang tengah-tengah tu, yang banyak tu selalunya adalah middle class lah. Orang yang memang susah, mencabar hidup dia kena berusaha, dia kena pergi kerja, dia kena cari duit sendiri. So ramai lagi orang yang macam ni kan. Tapi masalah dia, orang middle class ni, dia selesa tau. Dia tak kaya, dia tak juga miskin, dia selesa. Dan apa yang berlaku bila dia selesa, dia tak nak buat sesuatu yang boleh bantu dia untuk keluar daripada zon selesa tu dan bantu orang yang duduk dekat zon yang susah tu. Tak ramai nak buat macam tu lah kan. So that's why dia masalah dia apa tau, bila kita terlampau selesa, dia bukan kita maintain selesa tau. Sebenarnya kita akan makin degrade. Mungkin kalau kita selesa, kita bermalas-malasan, mungkin kerja pun kerja main-main, buat bisnes pun buat main-main, tup-tap, tanpa disedari tiba-tiba ekonomi makin mencabar, barang makin mahal, nak keluar buat bisnes dah tak boleh, simpanan kiok zero, keluarlah air citra, air pelbagai semua dekat KWSP dah licin. Dan dia masih cakap, tak apalah, ada kot nanti, bolehlah nanti ada kerja nanti. Tiba-tiba orang start dia buang kerja. Familiar tak benda ni? Korang agak-agak benda ni berlaku tak? Berlaku tak sekarang di depan mata kita? Di depan mata kita ni Dan belum cerita yang orang yang mungkin kehilangan ayah dia, kehilangan sumber pendapatan, bapa dia yang cari kerja, mungkin mak dia cari kerja, hilang benda-benda ni. So macam mana dia nak survive? Macam mana dia nak pastikan dia boleh lanjutkan hidup dia kalau dia masih duduk dengan cara yang sama? Orang semua cakap, aku nak hidup senang lah, aku nak hidup mewah, aku nak pencen awal, aku nak apa lagi, aku nak Ferrari, aku nak Lamborghini, aku nak PS5, aku nak rumah besar, banglo. So nak dengan mahu tu tak sama. Nak, yes of course kau nak kan. Tapi kalau kau betul-betul mahukan benda tu, kau betul-betul nakkan benda tu, dan dia akan hasilkan action. So kena ada tindakan.
Tapi tindakan tu yang tak ramai nak buat tau. Isu dia tak ramai nak buat. Contoh kan, kalau kita buat bisnes, dan kalau kita ni bukanlah keluarga bisnes, dan juga katalah kita keluarga bisnes, tapi saya yakin ilmu bisnes tu banyak. Saya pun masih belajar dan tengah belajar. Tadi alhamdulillah ada satu kelas group coaching dengan Sifu Najib Al-Sadok. Tapi saya terpaksa lari sekejap sebab tadi juga kita ada kelas Lalali Warriors. Dan juga pagi tadi pun kita ada kelas. So banyak sangat kelas, banyak sangat belajar dan juga banyak sangat tindakan. Sebab benda-benda ni yang perlulah, yang perlu dibuat. Yang kadang-kadang kita tak tidur malam. Kan, tak tidur malam. Bukan setakat fikir apa nak buat lah. Tak tidur malam, buat tindakan lah. Buat action plan, buat tu, buat ni. Kita rasa macam 24 jam tu tak cukup. Siapa ada rasa macam tu? 24 jam tak cukup. Maksudnya korang rasa macam, banyak lagi aku kena buat ni. Orang lain, di saat kita tidur, percayalah cakap saya, ada orang yang sedang bangun, tengah fight untuk duduk di depan kita. Bukan dia nak lawan kita lah, tapi dia untuk dia gerakkan bisnes dia, untuk gerakkan kehidupan dia ke depan. Ada. Tak kisahlah orang tu sedang bertahajud ke, solat ke, buat bisnes ke, gentil Facebook ads ke, Facebook ke, gentil apa-apa IG bagai semua tu. So di saat kita sedang tidur kan, ada orang yang sedang struggle untuk improve hidup dia. Dan ini point dia, ini yang ramai orang pelik. Pasal aku buat bisnes tak grow ni, kenapa orang ni buat hebat? Dia sebenarnya macam ni tau. Dia bukan disebabkan masa. Kadang-kadang orang cakap, kalau aku orang pertama buat bisnes ni, mesti aku berjaya. Tak. Kan? Tak. 100% tak. Tak mungkin. Dia depends pada berapa banyak komitmen you letak, berapa konsisten kita. Itu yang menentukan orang tu berjaya ke tak. Kan? Yelah, bayangkanlah kalau A dengan B sedang berlumba lari. A ni lari betul-betul ni, bersungguh-sungguh ni. Sungguh-sungguh lari dan konsisten. Dia punya speed daripada awal sampai habis. Yang B ni pula, dia lari sekejap, lepas tu rehat sekejap. Rehatlah sekejap. Penat ada air. Minum air sekejap. Lepas lepas baru dia lari balik. Agak-agaknya A ke B yang sampai dulu. Cuba comments tu. A ke B sampai dulu ni. Garisan penamat tu, yang memenangi kejuaraan larian ABC tu. Saya dah lama tak lumba lari tau. Zaman sekolah aja dulu. Yang official lumba lari lah. Lepas tu mana ada kita masuk majlis sukan ke, tak ada. Memang kat sekolah je lah. So of course kan, B lah yang sampai dulu. Sebab dia dah push, dia fight dan dia buat konsisten berterusan daripada awal sampai habis. So untuk kita konsisten, speed berlari tu, kita cakap 100 meter lah mungkin lah 100 meter tu bukan senang penat tau, sakit, kaki ni sakit. Berbanding dengan B tu yang siap boleh relax, minum air jap, minum Red Bull dulu, chill, lepas tu baru lari balik. Yang tu tak penat sangat. Tapi yang lari konsisten tu penat. Tapi walaupun dia penat, dia akan dapat apa yang dia dapat tu. Dia akan dapat lagi cepat daripada B tu. So siapa yang kat sini rasa dia sekarang B? Aku sekarang B ke A ni saya terus terang saya cakap, saya B. Saya lari sekejap, lari buat slow, penat, rehat. Lepas tu saya pelik, apa hal kenapa orang ni boleh buat berjaya, asal aku buat tak berjaya ni? Kita pula pelik. Padahal orang yang kita cakap berjaya tu, effort dia gila. Malam tak tidur, push sana, buat situ, buat sini, call orang, call customer, buat Facebook live, macam-macam benda lah dia buat yang kita tak buat. So itulah benda yang sepatutnya, kalau kau nak macam tu, kau kena buat macam tu. So kita kena belajar. Sebab tu wujud istilah yang selalu Dr. Azizan cakap, Sifu Najib cakap, bila kita nak berjaya, kita kena tiru apa yang orang berjaya buat. Zaman sekolah tiru kena taruh kena hentam, kena keluar, kena halau lah daripada dewan peperiksaan. Tapi dalam life, dalam bisnes, kita kena tiru. Dan tiru please lah, janganlah tiru orang yang gagal, yang ada banyak masalah, hutang kita pun tak boleh nak bayar, gaduh suami isteri. Janganlah tiru orang macam tu. Cari orang yang betul-betul you rasa macam dia punya life is the best yang you nak tiru. Walaupun of course lah, manusia mana ada perfect, betul tak? Mungkin ada yang ada kekurangan dia. Even Ustaz Abid Liu pun macam-macam pula dah sekarang keluar kan. So setiap orang yang tu tak ada yang perfect, mesti akan ada flaws. Tak ada malaikat
Kalau malaikat lain lah malaikat memang perfect, memang diciptakan oleh Allah untuk jadi makhluk yang perfect. Bila Allah suruh beribadah, dia beribadah straight, tanpa argue, tanpa cakap penat, tanpa mengeluh. Manusia tak. Manusia tak. Suruh solat 5 waktu pun penat. Pagi tadi Amar tanya lagi, Ayah, kenapa kita kena solat setiap hari ya? Saya cakap dia, Amar, kenapa Amar nak kena bernafas setiap hari? Semalam nafas dah lah, hari ni tak payahlah bernafas. Lepas tu naik tangga. Saya pun naik ni kelakar sikit lah. Saya pun naik tangga dengan dia. Naik tangga dia, Aman, asal bernafas tu? Dia terus tahan nafas. Lepas tu dia lari naik atas. Sambil tahan nafas ni, masuk ke bilik. Awak nafas ni? Dia masih tahan nafas. Kononnya nak menunjukkan bahawa dia tak perlu bernafas dah. Lawaklah Amar tu. Saya gelak dengan pasal anak sendiri, yang minta maaf So itulah dia kan. Kita tak boleh bernafas satu hari je, kita kena buat berterusan. Kalau tak kita mati masuk kubur dah. Orang yang masuk kubur dan meninggal ni, maksudnya rezeki dia dah tak ada dekat dunia. Malaikat dah cari seluruh ceruk, tak ada rezeki dia kat dunia. Barulah di saat tu dia akan diambil. Kan? Kadang-kadang bila kita ingat mati ni, kita rasa macam banyak lagi benda aku tak buat, banyak lagi benda yang aku masih belum capai, apa yang aku patut capai. Kita tak boleh pergi haji lagi sekarang ni. Boleh pergi haji, tapi sangat limited lah. Dan of course lah, saya yakin mesti harga dia naik melambung gila. So bila kita nak perginya? Even dulu pun, masa dulu nak pergi haji pun, saya rasa 30 tahun kot lepas apply baru kita boleh pergi. Saya rasa umur saya 86. Masak 86 pergi haji. Saya pun tak tahu apa saya nak buat sana kan. Kalau hidup lagi. So that's why antara sebab kenapa kita kena cari duit banyak. Bukan untuk joli, beli kereta mewah, lepas tu acah-acah diva, acah-acah kaya, jutawan, influencer bagai, bukan. Duit yang Allah bagi, rezeki Allah bagi ke apa, itu digunakan untuk ke jalan dia. Benda tu kena ingat. Saya suka sangat dengar, tadi saya tengok satu TikTok. Saya layan juga TikTok, jangan tak tahu. Tapi dalam phone saya tak ada TikTok, saya tengok phone Salah. So Tan Sri Mahiyadin Yassin, dia share apa tau? Dia cakap amanah. Ini amanat terakhir dia lah dalam dekat Putrajaya. Dia buat satu session dengan dia punya menteri kot. So dia cakap amanah tau. Saya cakap amanah sangat penting. Walaupun kita rasa benda tu betul, tapi bila kita check, Allah cakap benda tu tak betul, kita tak boleh buat. Itu amanah. Itu amanah. Rasuah, cakap saya tak akan ambil rasuah. Saya tak pernah ambil rasuah. Pada saat Najib Razak suruh saya keluar, Mahidin, you're out. Mahidin, you're out. So dia cakap, saya selalu menteri-menteri nak keluar kena ambil masa sehari untuk clearkan meja semua. Dia kata saya tak. Saya pergi meja saya ambil satu buku kawan dia bagi, dia belah. Sebab dekat meja saya tak ada benda yang meragukan, tak ada benda yang saya patut sembunyikan, sebab saya tahu benda tu Allah tengok, Allah tahu. So saya rasa wow, respect babe. Perdana Menteri Malaysia ke-8, dia sangat Islamik dan dia the only Perdana Menteri yang baca doa. Pelik kan? Benda ni nampak macam simple lah, baca doa je pun. But that's leadership. Kan? Baca doa kan? Dia baca doa untuk, sebab dia adalah simbol ketua negara. Saya tak pernah nampak lagi mana-mana Perdana Menteri yang membaca doa. Tak pernah. Pelik kan? Padahal kita negara Islam, yang of course lah Islam tu agama nombor 1, dan dia pula pemimpin nombor 1, tapi kita tak pernah dengar dia baca doa. Dan juga itu benda yang kita nampak lah, tapi kita pun tak tahu sebab tak ada manusia yang perfect. Tapi apa yang kita nampak, itu yang kita boleh komen kan. Takkan kita nak komen benda kita tak nampak. So apa pun saya nak cakap bahawa it's not easy to be easy lah. Tak mudah kan. Saya pernah dengar satu benda ni, saya pernah dengar benda ni. Benda ni memang best, akan bantu korang untuk hidup dengan lebih baik. Serius, saya dah buat benda ni. Saya dah buat since lama juga lah. Masa kahwin, sebelum kahwin saya dah buat benda ni. Dan saya tak tahu benda ni adalah benda ni, tapi bila saya dah dengar benda tu, dia sangat relate dengan apa yang saya buat benda tu. So saya nampak, oh aku dah buat lama dah benda ni kan. Tahu tak apa benda dia? Cuba fikir apa benda dia.
Cuba tengok, cuba comments tu. Apa benda yang saya nak share ni agak-agak. Dan juga saya nak bagi tahu sekarang ni kita masih ada kempen join dan menang emas. Kita bagi emas betul bukan emas tiruan Memang emas 999. Emas 999. Siapa nak emas ni? Kita bagi free je, tak apa. Bagi free. Tapi cabutan bertuah lah. Dan mana tahu rezeki korang dapat emas tu. Cara dia simple, ada 3 step. First step, like Facebook page ni, Laleli page ni, dan tolong letak notification tu. Dia tak ada cipher sekarang, dia dah ubah. Tapi dekat notification tu you boleh letak all. Notification tu all. Kan? Itu nombor 1. Nombor 2, apa yang korang kena buat adalah join team Laleli belakang ni. Join team Laleli. Join berapa ringgit? Cuba teka, cuba komen tu. Berapa ringgit nak bayar yuran keahlian kita? Cuba komen tu. Berapa ringgit? Mahal mahal. So saya minta mungkin ada yang tak mampu. Tak mampu tu tak apalah So mungkin boleh cari grup lain. Taklah. Free. Untuk join team Laleli free, tak payah bayar. Ada duit, siapa ada RM10? Simpan duit tu. Saya tak nak duit tu. Saya tak nak, serius, saya tak nak duit tu. Saya nak korang berjaya. Saya dan Sal, kita orang dalam misi sebenarnya. Misi nak bantu 100 orang yang serius, yang betul-betul nak buat bisnes sampai capai 10,000 sales sebulan. Agak-agak korang nak tak jadi salah seorang daripada 100? So, kita akan bantu betul-betul. Kita akan bantu secara rapat. Kita akan create group. Masuk dalam group tu, kita akan polish. Kita akan bagi training every week. Bukan every week, silap, every day kita akan bagi training. Setiap pagi kita ada morning booster. Kita buat just untuk pastikan korang boleh buat bisnes dengan baik. Sebab bisnes ni penting Bisnes ni penting untuk dibuat dengan cara yang betul. Kalau kita buat bisnes ikut-ikut je, kita tak belajar cara yang betul. Kenapa orang tu buat A, kenapa orang tu buat B, kenapa orang tu buat C, kita tak tahu kenapa dia buat tu. Kita mungkin boleh buat A, tapi kita tak akan dapat result dan hasil yang sama. In fact, kita syukur sangat Glow, kita punya team, even Masnah pun sama, Sofa pun sama. Diorang dah buat more than 10k bersama kami. Dan kita dalam proses untuk grow lagi besar. Besarkan team lagi, cari team lagi. Sebab benda tu adalah proses lah. Dan siapa nak join kita orang naik kapal tu? Bukan setakat join dapat peluang untuk menang emas. Tak dapat emas 1 gram, dapat 0.5 gram. Tak dapat 0.5 gram, kita bagi cash lagi, RM150. So kita akan pilih 3 orang pemenang. Mungkin anda adalah pemenangnya. Okay, so jangan lambat-lambat. Cepat-cepat join. Buat step 3, join dan beli apa-apa produk Mikail ke Nuraisa bernilai RM250. Dan korang dah awesome. Dah masukkan nama, dah layakkan diri untuk masuk join cabutan bertuah untuk menang emas. Okay, so saya buat selingan. Okay ke okay ni? Okay, so apa yang saya belajar, saya sambung kepada tadi lah. Apa yang saya belajar, yang saya tahu, benda ni adalah learn to live with 70% of your income. Apa maksud dia? Okay, so kita dapat income 100%, mungkin 1,000. Okay, aku dapat 1,000. So please hidup dengan cara seolah-olah kau punya gaji adalah 700 je. Yang balance tu letak tepi, anggap tak nampak lah. Memang tak nampak lah. Learn to live with 70% of your income. Belajar. Masalah dia kan, masalah kenapa ramai bankrupt lah, ramai kena buang kena blacklist lah apa semua, disebabkan dia hidup mungkin 140% daripada dia punya income. Mungkin dia buat hutang sana, buat hutang sini, pinjam sana, pinjam sini, dan menyebabkan akhirnya tak boleh nak bayar. Kredit kad A, tak boleh bayar, ambil kredit kad B, cover. Kredit kad B dah tak boleh bayar, ambil kredit kad C, D, E, F, G, H, I, habis tangan semua. Berderet kredit kad. Semua ni tak mampu nak bayar disebabkan keinginan untuk hidup tu lebih daripada 100%. So ubah. Tolong ubah, especially sekarang zaman pandemik ni. Please lah ubah, come on lah. Takkan nak hidup cara yang sama. Takkan nak hidup susahkan diri disebabkan keinginan hati kita tu yang kita tak boleh kontrol tu. So learn to live with 70%. So lagi 30% nak buat apa? Ada yang nak tanya tak kat sini? Yelah, kita 70%.
Kan kita hidup 70%, tapi lagi 30% tu aku nak tak mana tak nak campak je, buang ke apa ke kan. So saya bagi mudah untuk korang nak faham. The first 10% sedekah. Gaji RM1,000, RM100 sedekah. The power of sedekah, tak ada siapa boleh explain kenapa, but the effect is gila-gila. Saya nak bagi tahu ni, bukan nak ni, saya just nak bagi tahu tahun ni kita orang start bayar zakat. Saya cover balik zakat beberapa tahun lepas yang saya tak pernah bayar tu. Saya tak tahu pun macam nak bayar. So lepas dah jumpa pusat zakat apa semua, so baru tahu, okay, 2.5% hanyalah daripada balance yang kita dah tolak semua. Apa-apa expenses kita dah tolak, dan 2.5% daripada tu kita bayar. Sikit je. Mana ada banyak, sikit je. Dan tak payah kita nak tunggu, aku kena income banyak ni baru aku layak bayar. Benda tu ada, dia ada dekat pusat zakat kan. Tapi saya cadangkan tak payah tunggu benda tu. Kalau korang nak tu, bayar je. Selagi mampu bayar je. InsyaAllah benda tu tak besar. 2.5% je. Dan 2.5% ni bukan pergi dekat, saya pun tak tahulah dia pergi mana kan, tapi dia of course dia pergi ke pusat zakat. Dan dia akan bantu orang-orang yang susah ni. Orang susah ni, dia nak makan ke, dialisis ke, nak beli van ke, untuk dia buat bisnes ke, apa semua daripada duit kita. Dan setiap usaha yang dia buat hasil daripada sumbangan kita tu, dan benda tu akan berterusan lah jadi jariah kita. Dan zakat ni penting please, pada usahawan. Walaupun kita buat bisnes, walaupun sale ciput, katalah you punya sale RM1 lah, sale RM1, income mungkin daripada RM1 tu 10 sen lah. 2.5% daripada 10 sen tu berapa? Masak juga nak kira tu kan. Tapi kau timkan untuk setahun lah, kira untuk setahun lah. So itulah cara kita bersihkan rezeki kita. Percayalah cakap saya, in fact kita dah rasa this year is amazing. Bagi lalu kita amazing. Team kita grow banyak, kita dapat team yang sangat supportive, yang sangat bagus, kita dapat banyak ilham baru hanya dengan kita ubah cara kita berfikir. Saya nak ingatkan, sedekah dengan zakat tu tak sama. Dulu kita bagi dalam bentuk sedekah. Tak, salah sebenarnya. Zakat is zakat, sedekah is sedekah. So settlekan sedekah, settlekan zakat dulu, balance tu kita sedekah. Boleh tak ni? Okay, itu 10% yang pertama. 10% kedua adalah business. Katalah you all punya gaji dan you ada buat part time business, 10% daripada gaji you pergi larikan ke business. Bukan business lari ke gaji jangan salah pula terbalik. So duit gaji kena lari ke business. Sebab business kita kena grow. Mungkin you nak beli stok, mungkin you nak beli apa lagi dalam business kita perlukan. Mungkin nak beli stiker, mungkin nak buat Facebook ads, mungkin nak beli tripod, lampu ke apa semua kan. Mungkin kita nak beli benda-benda tu. So gunakan daripada 10% gaji kita. So RM100 allocate every month untuk kita punya business. Growkan business kita. Mak saya panggil feed the beast. Bagi raksasa tu makan, bagi makan. Sebab lagi kenyang dia, lagi besar lah income kita lepas tu. So feed the beast. Okay, boleh So 10% masuk ke business. 10% pertama sedekah, 10% kedua kita masuk kepada business, dan 10% ketiga pergi ke mana? Cuba teka. Kita bagi teka-teki. Ular mati dalam keropok. Apa? 10% yang terakhir 10% yang terakhir korang bawa lah dia pergi dekat investment. Okay, ini best. Saya suka investment sebab make sure your money works hard for you. Okay, pastikan duit kita kena bekerja keras. Bukan setakat bekerja keras untuk kita. Siapa kat sini nak kerja sampai umur 92 tahun? Ataupun mungkin 117 tahun? Siapa nak kerja sampai umur macam tu? Kalau ada nak, tolong komen. Nak kerja sampai umur 117 tahun? Tak nak kan? So kenapa kita perlu bekerja macam tu kalau kita boleh suruh orang lain kerja untuk kita? So 10% daripada gaji yang korang dapat sekarang, tolong larikan ke investment. Saham, Bitcoin tengah naik balik hari tu jatuh teruk gila. So sekarang dah naik balik. So siapa yang jual masa jatuh tu rugi, siapa yang beli masa jatuh tu korang dah jutawan aku. So investment rumah kan, rumah pun boleh. Mungkin vending machine tu saya rasa macam investment lah, tapi dia kan korang kena top up macam business jugalah. So saya letak vending machine tu dalam business lah.
investment ASB, tabung haji, apa-apa benda lah yang boleh korang tak perlu nak kerja apa-apa, tak perlu buat apa-apa, tapi duit tu masuk, dividen masuk dalam amount yang kecil, tapi bila dia consistent dan accumulated, dia akan jadi besar lah. Dan kalau korang start sekarang 10%, RM100 simpan, RM100 simpan, percayalah cakap saya, by the end of the day, bila katalah korang nak bersara kan, duit tu korang cakap bapak banyak gila weh. Itu the power of accumulation. Sampai juta pun ada. So mana nak everyday minum Starbucks ke, makan KFC, Pizza Hut, Domino's, ataupun kita makan susah sikit, makan murah sikit, mungkin masak sendiri kat rumah, tapi kita boleh ada sedekah, kita boleh ada investment, kita boleh bangunkan bisnes kita. Your choice. Pilih. Dan setiap pilihan yang kita buat ni akan menentukan apa yang akan jadi dekat kita 5 tahun akan datang. So jangan pelik. Kenapa A ni tiba-tiba berjaya, ada hartanah, ada kereta, ada rumah, yang B ni masih ditakut yang sama, tiba-tiba mungkin banyak kredit card. Jangan pelik. This is the decision yang diorang buat. Siapa yang nak ambil, siapa tak nak ambil, tak apa, terpulang. Saya pun tak rugi apa-apa, tak ada apa pun. Saya just share benda ni. Dan kalau you all buat dan berkesan dan berjaya ubah hidup korang, saya ucapkan tahniah. Tahniah, dan saya doakan korang terus sukses. Kepada yang tak nak guna, tak apa, that's okay. It's your choice, it's your life anyway. Kan, bukan life saya. Tapi kalau buat, saya yakin korang akan ada perubahan yang positif. Life kita akan lebih tenang, rezeki kita akan lebih murah, dan kita akan jadi orang yang bermanfaat. Yelah, kalau kita jadi orang yang bayar zakat, berapa ramai yang kita boleh bantu. Just nak share fun fact. Tak adalah fun sangat, fun fact jugalah untuk tahun ni, daripada Januari sampai Julai, Pusat Zakat Selangor saja Pusat Zakat Selangor dah kumpul 480 juta RM. Dan 400 juta dah diberikan kepada asnaf. 480 juta belum setahun tau. Belum setahun, baru daripada Januari sampai Julai. Ada beberapa bulan lagi tu. Confirm lah, saya rasa boleh sampai bilion lah kot. So 400 juta tu dah dibayar kepada asnaf. Dan kalau korang berada dalam sebahagian daripada 400 juta tu, bayangkan berapa besar pahala kita kat sana. Kat dunia tak ada siapa nampak. Yang penting hati ikhlas. Kita doa setiap apa yang kita buat Allah terima. Kalau Allah tak terima pun tak guna jugalah. Tapi selalunya sedekah adalah amalan yang confirm diterima. You ikhlas ke, you tak ikhlas ke, amalan tu pahala tu ada. Itu the power of sedekah. Sebab tu orang yang dah meninggal, keluar dalam Al-Quran kan, dia cakap orang yang meninggal ni dia nak hidup balik. Dan dia nak hidup balik bukan dia nak solat 2 rakaat, bukan dia nak pergi haji, bukan dia nak pergi umrah, bukan dia nak puasa. Dia tak nak semua benda tu. Apa yang dia nak? Dia nak bersedekah. So sebelum kita ditarik nyawa, diputuskan nyawa, sebelum saya, ini bukan saya cakap dengan korang nampak macam saya cakap dengan korang, tapi sebenarnya saya cakap dengan diri saya sendiri. Selagi kita masih ada nyawa, selagi kita masih ada umur yang Allah bagi, masih boleh bernafas, sedekahlah sebanyak yang boleh. Sebab sedekah tu bukan untuk hidup kita sekarang, dan of course ada efek untuk hidup sekarang, tapi yang penting adalah untuk kita bawa ke sana. Dunia tempat kita menanam, akhirat tempat kita menikmati tuaian yang kita tanam tu. Ini bukan pencetus ummah. Ini Lalali Life. Okay, so saya rasa itu saja. Terima kasih korang yang sangat supporting, stay daripada awal sampai habis. Korang memang awesome. Kita jumpa lagi insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum, selamat malam. Dan saya doakan korang semua berjaya, jadi jutawan, kaya dunia dan akhirat, dan juga menyumbang. Dan jangan lupa join kita punya grup Telegram Hasnul Biz Launch. Saya buat grup tu untuk bantu korang, especially yang baru buat bisnes ataupun yang tak pernah buat bisnes tapi nak tahu macam mana nak buat bisnes. Korang patut masuk grup tu. Kita akan share InsyaAllah tips-tips untuk bantu korang start. Okay, start business. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu lepas ni. Now, sekarang buat. So please klik button, nanti kita letak dekat ruangan komen. Masuk, join, insyaAllah duduk dengan kami, dan saya akan bantu sebaik apa. Sebab bagi saya itu adalah salah satu jariah yang saya boleh tinggalkan. Okay, so itu saja daripada saya, Hasnul Lalili, #siapkan shop, #nak mula bisnes. Kita jumpa lagi, bye bye. Dan juga jangan lupa join kita punya kempen join dan menang emas. Mana tahu emas tu milik korang, kan? Betul tak? Kalau yang lelaki boleh bagi emas tu kat wife, confirm dia orang happy. Okay, so assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.